Okay, Assalamualaikum. Salam. Weh, Dengar tak? Hotu dah bagi salam lah. Weh, Hotu bagi salam juga. Salam daripada tadi. 80 kali. Ha. Tak apa, Ah, tak apa. Okey. tak apa. Ustaz, Okey. tadi Kak Nora ada tanya tadi ke Ustaz. Hmm. Dia tanya, apa ni, macam mana nak cari suami yang soleh? Pi surau. Pergi surau. Nampak lah jumpa yang soleh-soleh tu kan. Surau masjid. Dia macam ni. Doa lah. Minta kan. Minta doa banyak kan. Nak cari lelaki yang soleh ni. Kadang kadang kita tengok tak boleh nak cakap juga. Kadang sebelum kahwin elok semua kan. Takut Kalau jalan bukan bukan menunduk dah, menyarap tu kan. Lepas tu kalau jumpa mak ayah kan, cium tangan berjilat lah. Sah baik kan. Tunggu Tapi elah pula. tu sebab kalau nak interview tu kena interview tu. Tu sebab nak tanyakan kawan dia. Kan, dia ni jenis macam mana. Jangan tanyakan kawan yang memang kita rasa akan pakat dengan dia. Tanya, macam ada orang tempat kerja sama tempat kerja dengan dia. Tanya, dia tu macam mana Oh, dia tu, nampak okey. Dia kata, saya taklah kenal sangat. Yang seorang tu pula, saya memang sama persatuan dengan dia tu okey. Contoh mana lah tahu. Kan, saya sekampung dengan dia KLBJ tu. Dan saya tahu mana dia tu, rumah pun saya tahu. Contoh lah kan. Jadi mana tahulah dia tu memang selain daripada menyanyi, memang dia tak ni lah tu. Kan. Selain habis pada menyanyi, balik rumah, memang duduk rumah tu, dia tak ke mana-mana dah. Contoh. Kan. Siapa lah duk Maknanya LBJ tu lah. Tak kisahlah sesiapa. Leha aku, gayah aku kan. Jadi, lepas tu, tak kisahlah kan. Jadi makna kata orang ni dia kata nak cari yang soleh tu doa lah banyak kan. Jadi nak katakan tu sebab kata kena kenal betul-betul. Kan kenal betul-betul. Tu sebabnya dalam Islam ni tunang ni biasanya dirahsiakan. Tak adalah dia heboh-heboh anda. Tunang. Kan orang kita ni terbalik, bertunang beriur bergambar tak malu tu lelaki tu. Kan? Siap ada pelamin. Ada siap pelamin pula. Orang sekarang poning betul kan. Jadi makna kata tetapi kalau yang dalam perkahwinan ya kita kena masyhurkan. Kena sebarkan maklum-maklum dengan kau orang. Macam itulah. Jadi makna kata dalam hal ini nak mencari anak yang soleh, suami yang soleh. Kadang ada juga, kita kena faham ada juga yang mungkin dari segi ilmu agamanya kurang. Tetapi lepas dia berkahwin, nampak ikhtiar usaha dia tidak jadi seorang yang soleh tu. Ada juga. Tetapi sebaik-baiknya biarlah sebelum kahwin. Dah nampak dah usaha tu sebabnya ada macam isu antaranya yang datang beritahu dia nak kahwin dengan non-Muslim. Orang yang bukan Islam ni dia nak jadi saudara barulah nak masuk. Jadi sebaik-baiknya suruh dia kenal Islam betul-betul dulu baru kahwin. Jangan cakap aku dah kahwin besok tahulah aku nak ajar dia. Jangan. Kebanyakannya bila dah kahwin ni susah nak ajar lah. Lepas tu bila bergaduh dia cakap lah, kenapa lah you nak paksa I solat, kenapa ni nak paksa I puasa, dulu you nak suruh I masuk, you nak kahwin dengan I, suruh I masuk Islam, I dah masuk dah, ni sekarang you nak suruh I buat macam-macam pula. Contoh macam tu lah. Jadi mana kata sebaik-baiknya kenal Islam betul-betul, kita nampak supaya tak susah kita nak membentuk nanti. Tu dia. Tu deh. Faham. Nanti malam ni kita doa lah ramai dapat suami yang soleh ya. Mana yang belum kahwin lagi lah. Okey, baik. Okey, tu soalan daripada Kak Nora. Jadi ni soalan seterusnya lah Ustaz ya. Apakah definisi keluarga bahagia? Apakah ukuran sebuah keluarga tu dari segi duit? Atau kasih sayang je dah mencukupi? Kalau nak kata ada yang cakap duit bukan segala-galanya. Tetapi segala-galanya nak pakai duit tu masalah itu. Kan? Itulah tu betul tu. Jadi, betul. Jadi macam mana pun tu sebab Nabi sebut bila kamu nak berkahwin tu tengok 4 perkara. Pertama li jamaliha, tengok kecantikan dia. Lepas tu kedua tengok dari segi rupa paras lah kan, apa tu lah umur tu jongket kat hidung kan. Lepas
Pula koma kono pipi melayut pipi pahal pula tu. Kan mana tahu tak tengok kan. Tak handsome mana pula galap ko ketawa ko. Kemudian hidungnya pula apa tu terletak ko. Tu pertamalah. Yang kedua tengok dari segi keturunan dia. Dia keturunan yang baik-baik kan, keturunan orang elok-elok, adalah rekod itu baik-baik lah kan. Kemudian tengok dari segi harta benda dia, kaya, senang kan. Tahulah. Maknanya tak adalah besok kahwin taklah. Contohnya ada besok manalah tahu ada orang yang nak kahwin dengan penyanyi yang dah lama membujang. Contohlah kan. Bila kahwin tu, dia kata, wah dia ni banyak duit ni, macam mana nanti, dia bukan sebab nak mengikis harta orang perempuan tu. Tapi makna dia tahu orang perempuan ni ada kedudukan, ada duit dia, maknanya dia taklah sorry warna, dia membolo macam tu lah. Tapi, tidaklah kata orang lelaki boleh mengajukan duit bini tu. Faham tak? Betul. Mak ada orang betul kan? Risau tu. Iyalah. Dan yang keempat, tengok dari segi agamanya. Jadi dan Nabi pesan kalau anda kata tak ada kesemuanya, paling tidak agama tu kena ada. InsyaAllah bila ada agama tu kadang walaupun dia muka tak handsome boleh adjust. Kan? Kan? Bila ambil wuduk hari-hari tiba-tiba daripada golap tarang soroi kan? Muka Lepas tu yang kedua dari segi keturunan ni walaupun mungkin sebelum ni dia mungkin anak yatim, tak tahu keturunan dia macam mana, tapi bila kahwin kita membentuk keturunan baik-baik lepas itu. Dan kemudian yang ketiganya walaupun kita dulu susah, bila dah kahwin dengan berkat ketaatan kepada Allah Taala murah rezeki. Macam tu. Gitulah. Macam tu lah yo nak cari. Jadi makna kata kemudian kalau anda kata dan bahagia ni pula, bahagia letak kat mana? Bahagia letak. Pandai jawab kan? Semua pandai jawab. Tapi kadang-kadang manusia ni terlupa, dia terletakkan kebahagiaan tu dia letak kat mata dia. Jadi mata ni sibuk nengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Jadi maknanya kita kena belajar bersyukur. Mak ayah kita dulu susah hidup, duduk kampung. Jalan kaki tak ada heboh, naik kereta, naik motor dah. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur, cukup. Makan tolu ke, makan ikan goreng ke, okey. Selesa. Tak ada masalah. Walaupun rumah dulu mana ada bilik seorang satu. Sekarang rumah bilik seorang satu anak-anak kan. Betul. Mana dulu balambak lah tu. Berobot tilam macam ni, besok pagi gulung kan. Dulu. Jadi maknanya kata lauk simple-simple pun tapi bahagia. Kan? Belajar bersyukur dengan apa tu. Sebabnya bahagia ni bukan melihat kepada apa yang kita ada, tetapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu bahagia. Jadi kalau kita letakkan bahagia tu pada dunia, kita kena ingat dunia sementara. Pertama, dari segi duit, harta benda sementara sampai masa habis. Kan rumah buat besar-besar, kan kat Senayan buat besar-besar, bukan makin lama makin ramai orang. Bukan makin lama makin ramai orang. Makin lama makin tak ada anak kita besar-besar, masuk asrama, masuk universiti. Sudah tinggallah kita nonggok orang dalam rumah contoh. Kan? Nonggok faham tak? Tu, menonggok kata kan? Tak payah nak tukar. Begitu duduk. Begitu. Nama kita pun sementara. Contohnya, Samsul Debat sakit kuat dekat hospital. Masih ada Samsul Debat. Meninggal dia orang tak sebut lah. Pukul berapa Samsul Debat sampai? Orang tanya pukul apa jenazah sampai. Lepas tu bila dah tanam orang tak cakap dulu Samsul Debat ada pesan. Tak, dia sebut arwah dulu ada pesan. Arwah dah sebut. Adalah seorang dua yang terlopes sebut Samsul Debat. Yang keduanya dari segi kedudukan, pangkat, kuasa. Kan, kita mungkin ada jawatan, kita mungkin apa. Contohlah macam career menyanyi lah Nana kan. Dulu sampai masa adalah penyanyi lagi baru. Kan? Betul. Ada tu pula dulu nyanyi. Lepas tu hilang jap.
Lepas tu tiba-tiba Ha. ada dia balik. Contoh kan. Semua kata Allah tu. Kan. Contoh kan. Apa contoh macam kono kat Nana ni? Tak contoh. Contoh Yalah. kan. Betul. Ah. Tu contoh paling dokek lah. Macam ni, macam sekarang kan. Macam sekarang. Kita cakap, berapa ramai kawan-kawan kita gitu cakap, Eden business okey sekarang. Tak ada masalah. Kau cakap je. Tiba-tiba semua menung kat rumah. Cakap apa? Bila Allah Ta'ala hantar COVID-19 ni kat semua orang kan. Tapi adalah, janganlah kita ingat apa. Jadi kita pandanglah kebaikan-kebaikan Allah bagi atas apa juga yang Allah uji dekat kita ni. Tu dia. Yo. Kan? Jadi mak dia kata, belajar bersyukur, insya-Allah kita akan bahagia. Tu dia. Yang penting bersyukur lah. Macam Nana bersyukur lah sebab dalam keadaan kita COVID-19 ni dapat Nana masuk Ustaz tu untuk dalam beberapa jam bersama dengan Nana punya live IG ni lah. Kalau tak payah Lain kali nak cari Ustaz tu. Lain kali kita repeat balik lah untuk kodok balik yang masa-masa tu buang dek cari kamera, cari wayar, cari kabel macam tadi kan. Cari tompet. Kan? InsyaAllah. Boleh. Okey. Okay. Jadi Ustaz, boleh soalan lagi ke atau Ustaz dah nak Boleh. Ada Persoalan lain. ada 3 soalan je lagi Ustaz. Lepas tu kita Okey. stop live. Okey. Okey, soalan seterusnya. Apakah hukum merahsiakan perkahwinan dari orang ramai? Boleh ke? Tengok Contoh keadaan. Ustaz. Contoh penyanyi nak kahwin tapi tak nak takut glamour hilang. Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Alah, dia tu memang tak glamour, cerita pula kan. Contoh lah kan orang tu. Orang tu lah. Orang tu. Kau tak, sebenarnya dia tengok keadaan. Dia sampai satu tahap, kita kena ingat takut mengundang fitnah. Kau dah kahwin. Tapi lepas tu kau tak cerita. Lepas tu kau berdua dengan orang tu makan sama. Kau tengok Tok Miang kata tu. Duk berdua tengok tu. Nikah lah. Wah, kawan tu dah nikah. Nampak tak? Sedangkan Abdul Rahman bin Auf dulu, sahabat Nabi yang kaya tapi dia tak gambar nunjuk-nunjuk lah kan. Kemudian dia kahwin dengan dia sebagai Allahu Akbar. Muhajirin ni kahwin dengan Ansar. Dia kahwin dengan wanita Ansar, kemudian Nabi pesan, Nabi kata, bila kamu semoga Allah memberkati kamu wahai Abdul Rahman bin Auf, maka adakanlah walimah. Makna buatlah majlis walaupun hanya dengan seekor kambing. Maknanya panggillah yang dekat-dekat pun tak apa, buatlah majlis simple-simple tak apa. Jangan tak buat langsung, kan? Buat simple-simple pun tak apa. Jadi makna kata kita buat majlis juga. Ya. Cuma yang hari jangan bila buat pula ada juga tu jangan sampai melampau-lampau. Kan? Macam membazir, tak payah sampai macam tu. Tak payah sampai macam tu kan. Sampai kan membazir kemah sampai 8 boleh. Kan? Banyak Dewan. Dewan 5 tingkat kan. Mana tahu. Kek sampai 10 tingkat kek kan. Kek 10 tingkat petai tu. Yang boleh makan bawah ya kan. Tapi mak dia kata dia punya action tu kan. Jadi maknanya sekadar untuk kita kata untuk mewar-warkan tentang perkahwinan itu. Wallahualam. Wallahualam. Dah ramai pula yang ingat Nana yang nak kahwin senyap-senyap. Tak ada. Nana tolong tanya je. Nana takkan macam tu insyaAllah. Tu dah. Dewan kat Senayan tu banyak. Baik usah-usah. Dewan Senayan tu nanti 20 kemah Nana buat nanti. Mak cara cakap tu macam putih asuhnya tu. Sabar. Tak adalah, main-main je lah Ustaz. Okey Ustaz, dah. Lepas ni ada ada soalan lain lagi. Macam mana cara nak pujuk anak yang susah betul nak solat ni? Lihat betul lah dia. Dia memang bukan budak ya, bapak budak pun kadang lihat. Kan? Betul. Jangan jaga pun. Jadi makna kata dalam satu hadis riwayat Tabrani, Nabi kata bila anak dah dapat bezakan kiri dan kanan, maka perintahkanlah dia untuk mengerjakan solat. Okey. Ada beberapa step kepada semua yang mendengar ni boleh ambil, iaitu pertama selalu solat depan anak. Solat depan anak, kemudian ajak anak solat, bukannya suruh, ajak ada sekali. Solat sekali. Yang ketiga minta anak
bagi tugas anak tu untuk azan ataupun iqamah. Makna dia azan, dia qamat, kemudian dengarkan bacaan dalam solat tu dengan jelas. Tapi janganlah zuhur dengan asar pula. Maknanya maghrib isyak tu bila bacaan tu jelas. Kan? Okey. Dia anak tu tertarik dengan bacaan ayat suci Quran. Kemudian bila dah habis tu, habis doa tu bersalaman dan berpeluklah dengan anak-anak. Dan kemudian beri pujian. Contohnya anak perempuan kan cakap, cantik betul anak abah ni pakai telekung. Suka tengok. Macam tu. Kan? Lepas Kalau tu yang lelaki suka nak tengok puji anak. Yang lelaki, ya nampak segak betul anak abah ni. Nampak cari imam besar dah. Contoh kan. Macam tu kan. Kemudian mungkin boleh ajar anak kita ambil wuduk tu satu langkah demi satu langkah. Satu step. Kemudian bila dah habis semayang, sampai ambil doa, jangan tu berkecapui nak pergi mana-mana. Lag lu. Berkecapui ni jangan nak cepat sangat lah kan. Lag lah kan. Jadi makna kata kita bagi tazkirah santai. Tazkirah yang simple kan. Apa poin dapat. Inilah. Kemudian dekatkan anak kita dengan azan. Anak kita dia beritahu azan pukul apa. Anak kita dan kemudian rajin-rajin bawa anak kita pergi surau, pergi masjid. Tunggu COVID-19 dah settle dulu. Yolah, jangan sekarang lah. Tiba time-nya lah rajin ni kan. Itu tak rajin mana lah. Time-nya lah hebat. Contoh. Allah alam. Allah alam. Yalah. Faham semua ya? Okey. Okey Ustaz. Kalau anak tu dia macam kalau dia melawan kita agaklah. Kita suruh dia semayang, dia terasa pula dia datang pula dari sini. Dia terasa dia macam kita suruh ni dia banyak tengok TV, tengok main game kan. Kalau sepanjang COVID-19 ni lah kan, macam mana agak kita nak suruh anak kita yang asyik tengok TV dengan main game ni kerja tu untuk buat aktiviti lain lah yang bermanfaat untuk dia lah selain daripada tengok TV dengan main phone tu. Cari komputer. Typekan jadual buat pagi sampai malam. Termasuk time tidur Jadi dan pastikan dia ikut jadual tu. Senang. Pasti ikut jadual tu. Jadi mana buat. Yelah kita kena buat jadual. Kalau tidak memang itulah kerja Kan. Tu masalah sedunia tu bukan masalah Nana itu. Masalah semua orang tu. Semua orang kan. Jadi mana buat timetable dia. Kemudian dari segi anak-anak yang degil ni antaranya salat hajat dekat bilik dia. Doakan. Kita buat solat hajat dekat bilik dia. Kat bilik tidur dia tu kan. Bontangnya pukul 3 dalam pukul 4:30 pagi tu sesuai mana tu. Kemudian boleh juga kita basuh boreh. Itu saya dah selalu share tu. Basuh boreh ikut lawan jam. Ikut lawan jam. Ikut lawan jam, sambil-sambil kita basuh boreh ikut lawan jam pusing tu. Kita ya Allah, kau lembutkanlah hati anak aku ini, sebut namanya tu. Dengan bin sekali nombor IC tak payahlah. Kan? Tak payahlah. Tak nama. Nama dengan bin ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini Siti Nurdina, contohlah kan. Contoh. Jangan seperti mana engkau melembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu doa. Senang aja. Jadi makna sambil kita selawat, kita baca Fatihah, kita baca doa tu. Dan kemudian satu lagi cara, waktu anak kita dah tidur tu, kita pergi dekat tempat tidur waktu dia baring tu. Kemudian kita baca selawat 3 kali. Baca Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak tu sampai habis. Bisik-bisik lah. Lepas tu kita tiupkan dekat ubun-ubun anak kita tu. Tiupkan. Macam tu. Mudah-mudahan. Tapi kalau mata dia dah berkerut macam tu makna tu dah sampai tu. Ya ke? Tapi kalau terbuka mata makna dia tak tahan bau angap emak itu kan. Dia tak tahan. Bau angap emak tak makan potai tadi tu. Dia baru pun tidur, kompet pagi. Jadi mana kata tu antara benda kita boleh buat lah. Itulah. Ikhtiar kita kan boleh buat insya-Allah.
Anak Ustaz, ni boleh dia tak bagi nakal biasa. suggestion? Ha. Bagi Nakal suggestion biasa apa? lah. Suggestion lah. Macam jadual tu pagi buat apa, tengah hari buat apa, macam tu. Boleh ke? Boleh, buatlah pagi, mungkin pagi lepas Pagi? subuh tu, kita buat sarapan. Okey, tak apa, lepas sarapan. Lepas sarapan, mungkin kita bagi dia tengok TV dulu ke, sampai tengah hari. Dulu. Tengok TV, lepas tu, Okay. atau main game. Kita bagilah dalam 2 jam. Kan? Lepas tu dah 2 jam, antara tu, mana dia nak buat. Kalau nak tengok TV, tengok TV je. Nak main game, ini kan TV buka, game main tak, tak mana satu nak buat. Kan, lepas sudah sampai malam. Betul. Lepas tu waktu solat, kita beritahu dah. Mungkin waktu solat, berhenti solat. Kemudian pukul 2 sampai pukul 4, mungkin dia waktu tu dia kena study. Kena study, pilih subjek dia. Kemudian bila dah habis sampai ke pukul 5, dia boleh pergi main. Boleh. Main tu maknanya bukan main game tau. Main kat luar tu kalau tak ada COVID-19 lah ni. Tak ada COVID-19. Dia boleh nak pergi main luar. Kemudian sebelum maghrib dah kena balik. Malam lepas maghrib apa? Ngaji. Mengaji. Wajibkan ngaji. Lepas tu mungkin ada mungkin ada tuition ke apa. Masukkan semuanya. Mesti jadual ni mesti detail. Mesti jelas. Dia kena belajar apa. Dia kena buat homework apa waktu bila. Sebab dia jadi masalah kita ni bukanlah kita apabila kita gagal merancang, maka kita merancang untuk gagal. Itu kata Sun Tzu kan. So makna kata kita susunkan jadual dia. Dia bila dia tak ada macam kita naik kapal tadi lah cerita tadi dan keluarga kan. Bila dia tak ada target, dia meraya ikut dia lah. Kan. Kemudian bila kemudian jadi biasa orang kata membetulkan yang biasa, membiasakan yang betul. Tu dia penting. Itu yang penting tak? Okey, jadi jelas lah apa yang Ustaz cakap tadi. So mungkin boleh jadikan sebagai panduan lah untuk kita. Tapi kalau time-time COVID ni Ustaz, tak boleh lah main kat luar kan? Main tak boleh. Apa yang berkomeh kau suruh dia sontar. Boleh main kat luar bilik boleh. Main kat luar bilik, kat ruang tamu kan, main dekat dapur main. Tapi jangan sampai membahayalah. Kan? Tak raya pula main bola dalam rumah, apa hal pula kan? Kacau. Tak apa hal pula ni. Aduh, hai. Yalah. Okey. Jadi dah habis dah soalan ni, ada 10 ya soalan ni untuk Ustaz. Okey. Makasihlah Ustaz ya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan sukses semua dan didoakan kepada semua terus tabah dan sabar dengar arahan daripada pihak pemerintah kita. Maka duduk rumah ontok-ontok dan diam. Kepenuhilah dengan aktiviti-aktiviti yang baik. Main sedina ke, main milioner ke, main damaji ke, main carom ke, tak kira lah. Habiskan masa santai bersama dengan keluarga. Kan? Buat live, share poin-poin yang baik kan. Kongsikan poin-poin yang baik. Mudah-mudahan kita tak dapat maklumat yang salah. Jangan share. Jadi keadaan ni kita nak bantu ni. Kita kena break the chain, kena pecahkan, putuskan rantaian jangkitan. Sebab kita tahu hari ni pun bertambah lagi. Hari ni dah berapa dah? Hari ni 200 lebih balik. Hari ni 200 lebih dah balik semula kan. Semalam dah 200 lebih. 200 lebih jadi makin Seremban Nana dah jadi kawasan merah kan. Kawasan merah. Jadi kita kena jaga. Kau nyumbut biar tak tahu. Seremban dah merah dah ni. Kawasan amaran. Merah agak. Berjaga-jaga. Tu yang jadi line pun tak clear tu. Kan? Efeknya tu. Agak adalah kacau lain. Jadi insyaAllah apa kata kita doa sama-sama. Kita mohon mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan membantu kita dalam detik-detik sukar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdal hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan wafi ni'amika fi mazilah. Ya Rabbana kalhamdu kama yang bagi di jala wajhal karim azim sultanik. Ya Allah Tuhan kami memohon keampunan-Mu ya Allah. Kami memohon kerahmatan dari-Mu ya Allah. Kau berikanlah, keampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara mara kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dan dosa semua kaum muslimin dan muslimat ya Allah.
Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah keampunan bagi kami, bagi kedua ibu bapa kami, bagi orang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu, Ya Allah, daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk, Ya Allah. Segala puji Amin. bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ya Allah. Salam salam ke atas Sayyidina Muhammad, Sulmul Bila Nabi dan Rasul, ahli keluarga dan para sahabat. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala bencana, Ya Allah. Wabak penyakit, ta'un, pelbagai pelakuan keji dan mungkar. Segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan tersembunyi, Ya Allah. Selamatkanlah negeri kami khususnya dan negara umat Islam amnya daripada segala bencana ini, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah Maha Berkuasa kata segala-galanya dan Engkau lah yang selayaknya memberi perkenan, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini. Kami mohon kepadamu kerana Engkau lah Tuhan kami, Ya Allah. Kami minta kepadamu kerana Engkau lah yang mencipta kami, Ya Allah. Kami merayu kepadamu kerana Engkau lah yang Maha memakbulkan doa-doa kami ini, Ya Allah. Jika Engkau tidak memakbulkan doa kami ini, siapa lagi akan memakbulkannya? Dan jika Engkau tidak mendengar doa kami, siapakah lagi yang akan mendengarnya, Allah? Bantulah kami, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Ustaz. Dan Sama. ada Fikri Ibrahim tu cakap dekat Ustaz, say hi kat Ustaz. Okay, hai juga. Okay, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz atas InsyaAllah. masa Ustaz. Sorry lah tadi wajib suruh pakai earphone, suruh pakai ni apa semua. Mencabar Line lah hari ni. dekat Sikamat hari ni memang tak apa clear sangat lah. Hari ni pun, hari ni memang semua makin lama makin tak berani keluar rumah. Jadi keadaan ni kan, jadi semua orang kena bertahan dengan keadaan ini. Mudah-mudahan ada perubahan daripada masa ke semasa. Mudah-mudahan. Doakan baik. Amin. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.